Okey, malam ni kita nak sembang cerita apa? Full cerita kat Mekah tuan. Cerita kat Mekah. Saya dah cerita tentang yang anak saya Farhan hilang tu kan, diraibkan dekat depan Kaabah tu. Okey, yang saya dah cerita dah, itu dah saya dah tulis. Okey. Ada satu lagi kisah tentang derhaka kepada ibu. Saya dah nak cerita tadi orang kata tu, derhaka kepada ibu. Waktu saya kat Mekah tu, saya, anak saya Farhan, ayah saya dan mak saya. Mak saya naik kursi roda lah. So sampai di Madinah waktu tu, saya dah sampai Madinah. Jadi saya teringin nak semayang dekat Masjid Nabawi lah. Bila nak semayang dekat Masjid Nabawi tu, ayah saya dengan anak saya pergi masjid. Saya kena jaga mak dekat hotel, teman mak lah. Mak tak boleh nak tu kan. Mak naik kursi roda, mak nak ambil wuduk lagi lepas tu apa semua ni. Jadi kita ni, hati kita dah ada kat dalam masjid, badan kita duduk dalam hotel. Nak pergi. Lepas tu cakap, mak nak pergi boleh tak? Lepas tu mak kata, tunggulah kejap, teman mak dulu, nanti hampilah. Kita pun rasa macam sedih-sedih lah sikit. Kata, apalah mak ni, nak pergi, mak duduk lah sekejap, abang nak pergi masjid jap. Mak saya pun diam. Saya pun, mak saya diam, mak kata, pergi. Mak saya kata tu, pergi ya. Saya tahu mak saya suruh saya duduk kat hotel teman dia. Tapi saya nak pergi Masjid Nabawi. Saya tahu Rasulullah ada kat situ kan. Jadi saya pun turun hotel, pergi saya pun ambil wuduk, masuk dalam Masjid Nabawi tu. Elok saya solat je, Allahu Akbar, saya terus bau busuk ni. Saya bau semayang, Allahu Akbar, terus busuk. Pasal apa busuk ni? Pasal apa busuk ni kan? Lepas tu saya rokok pula, bau busuk lagi kan? Lepas tu saya sujud, bau busuk lagi. Busuk sepanjang-panjang ni. Pasal apa ni? Macam bau orang kata dia bau bangkai, bau busuk kan. Sampai saya habis semayang, solat, saya sapu tangan ni, dengan tangan saya bau busuk. Saya bau badan ni, ya Allah, rupanya bau badan saya jadi busuk. Kan? Habis tangan saya jadi busuk, apa semua busuk. Saya pun, saya ingatkan lepas solat nak pergilah melawat makam Rasulullah. Saya terus bangun, kata, ini mesti aku kena hukum ni. Mak tak redha aku datang sini ni. Terus saya pun berlari daripada Masjid Nabawi tu, saya berlari balik ke hotel. Ketuk pintu. Buka pintu, pergi dekat kaki mak. Mak kan naik kursi roda kan, peluk kaki mak, minta maaf mak. Janganlah mak marah kat abang lah, janganlah mak, macam tu. Allah bayar cash kat saya hanya kerana mak. Sedangkan niat saya baik. Niat saya nak pergi masjid, nak solat dekat Masjid Nabawi, nak melawat makam Rasulullah. Allah ajar saya kat situ je. Rupa-rupanya bila saya ambil wuduk, elok saya semayang je, air wuduk yang ada dekat tangan saya, kat muka saya ni, berubah jadi air busuk. Jadi air sebusuk-busuk, air busuk. Orang lain tak bau, saya seorang yang bau. Kan? Itulah masalah. Jadi ini pengalaman saya lah. Salah satu pengalaman dekat Mekah. Jadi pengajaran kat situ kita tahulah kan, siapa yang masih ada mak, jangan dahaka dengan mak lah. Mak kita terasa hati sikit je kat kita, jahanam hidup kita. Jahanam, habis. Kalau tengah buat berniaga, mak kita terasa hati, tak usah buat berniaga lah, baik berhenti buat berniaga lah. Kan? Kalau kita tengah belajar, mak kita terasa hati kat kita, tak payah belajar lah, buang masa je. Hang pandai dapat PhD macam mana pun, hancur hidup kau. Percayalah. Itu salah satu kisah kejadian yang saya berlaku dekat Mekah dan Madinah. 21 kejadian semuanya. 21 kejadian. Banyak kejadian tu. Itu pengajaran tentang seorang ibu lah. Sedangkan niat kita baik, nak pergi masjid, nak pergi masuk Masjid Nabawi, nak solat dalam tu dan nak melawat makam Rasulullah. Tapi hanya kerana hati
lari. Mak kita teguris sikit je. Habis. Saya berlari balik. Berlari daripada Masjid Nabawi tu dengan jubah. Berlari. Buka pintu, peluk kaki mak. Peluk kaki mak. Menitik mata ni. Minta maaf dekat mak. Nak kata ajaib tak ajaib, lepas saya minta maaf tu, hilang bau busuk tu. Tu kuasa Allah. Allah ajar saya macam tu je. Bayar cash terus.